Okay. So macam korang tengok tadi, aku dah ambil satu barang daripada Lalamove. So apa dia barang ni? So dalam video ni kita nak tengok macam mana aku beli iPhone pakai Lalamove dekat kedai cheaper Make It Worth. So macam korang nampak tadi, aku ada ambil parcel ni daripada Lalamove ni macam aku tunjuk tadi. So aku order kejap je, sekejap lagi aku cerita dengan lebih panjang lah macam mana aku order barang ni daripada Lalamove. Dan video ni adalah video ringkas je, kita nak buat unboxing dan tengok apa barang yang kita dapat lah. Okay, first kali aku nak cerita yang cara pembelian menggunakan Lalamove ni mudah je. Korang pergi dekat Facebook cheaper tu, korang tengok lokasi yang terdekat dengan korang, kedai dia yang mana satu, korang message. Macam aku dekat dengan PV128 Setapak, so aku message Kelvin lah dekat nombor dia. So bila aku WhatsApp dan aku tanyalah ada stok ke tak ada stok, apa stok yang ada, and then bila kita dah confirm nak beli tu, kita bagi tahulah model apa. Macam kali ni aku beli iPhone rahsia, nanti kita tengok bila kita unbox nanti, dan dia akan tunjuk kat aku video phone tu depan belakang semua, and then kita proceed buat pembayaran dan dia akan hantar pakai Lalamove dan dia akan bagi tracking Lalamove tu lah. Dan dalam masa beberapa sejam 2 je tak salah aku tunggu, dan barang tu dah sampai. So inilah dia barang dia. So jom kita unbox sama-sama dulu. Let's go. Okay gang, so inilah dia barang yang kita beli daripada kedai cheaper tadi. So aku pun tak pasti lagi, aku tak buka lagi tengok dalam bungkusan G-Dex ni, tapi dia hantar pakai Lalamove macam korang tengok tadi lah. So jom kita unbox sama-sama. Kita buka dulu bungkusan G-Dex ni. So dalam bungkusan ni ada bubble wrap. So dalam bungkusan tu pun ada bubble wrap lagi, korang nampak kat sini. So memang aku so far puas hati lah, selamat lah kalau beli barang macam ni kan. So macam aku beritahu tadi, aku memang ada beli satu iPhone, dan aku actually ada beli barang satu lagi ekstra. Apa dia barang tu? Jom sama-sama kita unbox dan tengok lah. Okay, tu dia, kita dapat barang dia. 1, 2. So inilah barang dia yang aku beli tadi dekat kedai cheaper tadi. Apa dia? Yang ni adalah iPhone apa? Jom kita unbox. Dan yang ini pula adalah, kalau korang nak tahu ni apa benda, kena subscribe kat channel Azkartech. Nanti kita unbox lah dalam next video. Dalam video ni kita unbox lagi next video. Yang pastinya dia barang Apple juga. Okay, so inilah dia barang yang kita nak unbox hari ni, iaitu iPhone apa? iPhone 8 guys. So inilah iPhone 8 kotak yang kita dapat daripada cheaper. So aku tak buka lagi, so aku tak tahu okey ke tak okey ke apa semua. Jom kita sama-sama tengok dalam video ni. Kalau okey, okey lah. Kalau tak okey, kita tengok lah macam mana nanti kan. Jom kita unbox dan buka kotak ni sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so first kali bila kita unbox ni, kotak depan dia macam ni. So ini kita dapat dia punya paperwork sikit lah. So paperwork dia ada apa? Ada SIM tool, adapter dan benda-benda biasa lah kan. Then ni dia iPhone kita. So actually iPhone ni adalah iPhone 864GB. Okay. Dan 88% ni kalau tak salah aku, dia punya battery health lah. So ini adalah serial number dia untuk kedai cheaper. Ini kita boleh buka, tak ada masalah. Okay, tak apa, kita tengok apa yang kita dapat. Kita dapat pengecasan, lepas tu ada AirPods ni, dan juga kita dapat wire lah, type A kepada Lightning. Alright, itulah apa yang korang dapat kalau korang beli dengan kedai cheaper. Tapi kotak dengan barang-barang dalam ni korang kena tambah lagi RM50 lah untuk charger dan earpod ni. Earpod ni, aku nak beritahu kat korang yang barang-barang ni semua bukan barang-barang ori daripada Apple lah. So ni barang OEM, so bukan barang ori lah, untuk aku nak beritahu lah. Tapi korang dapat dengan RM50, korang dapat charger, wire dan earpod sekali, dengan kotak sekali untuk korang simpan lah. So bagi siapa yang nak simpan barang-barang macam tu, boleh tambah sikit lah duit. Okay, so ini dah phone kita. Jom kita boot up dulu. Okay, aku dah boot up dah phone ni. Dan sebenarnya tak ada bateri, so aku terpaksa charge lah. So kita buat video ni sambil charge sekali. So first kali sebelum apa, jom kita pusing keliling dulu, kita tengok macam mana keadaan physical phone ni. Okay ke tak okay. So kita mula dengan bahagian belakang dulu lah. So bahagian belakang dia ada satu kamera dekat sini, ada satu flash, dan dia punya logo Apple ni untuk iPhone 8 dengan iPhone 10 dia ada kat atas sikit. Macam contoh iPhone 11 Pro ni, kalau korang tengok dia punya logo dah kat tengah untuk iPhone 8, dan kat bawah dia punya logo ni kat atas sikit lah.
Okay, yang tu beza dia sikit lah. Okay, untuk pengetahuan korang, iPhone 8 ni adalah iPhone yang dikeluarkan pada tahun 2017, bulan September, bulan 9. Dia keluarkan sama-sama dengan iPhone 10 lah masa tu. So, dia ada dua version, iPhone 8 dengan 8 Plus. Jom kita pusing keliling tengok iPhone 8 second hand kita beli ni, okay ke tak okay. So, bahagian atas dia macam korang tengok kat sini, okay je so far. Cuma ada kotoran-kotoran sikit lah. Kita boleh nampak ni colour putih kan. Kat bahagian kanan dia ada satu power button dan untuk SIM tray dia. Dan kalau kita tengok kat sini adalah sikit-sikit cala-cala. Okay, fahamlah sebab iPhone second hand kan. Dan dekat bahagian bawah kita tengok ada speaker grill, ada dia punya charging port dan ada stiker chipper untuk warranty lah dia bagi. Warranty dia semua korang kena tanya lah apa yang dia cover, apa yang dia tak cover, semua dekat chipper nanti. Lepas tu dekat kanan belah sini korang nampak ada on dan off silent mode je. Okay, button ni berfunctional dan ada button untuk volume up and down. Semua elok, tak ada masalah lah. So power button dia fungsi. Semua button-button yang ada dekat sini berfungsi. Yang ni dia punya home button. Macam korang tahu, home button ni bukanlah button, dia hanyalah macam touch sensitif punya button. Tapi korang boleh rasa gegaran tu dengan haptic punya engine ataupun haptic je lah. Gegaran tu korang rasa macam tekan button, tapi sebenarnya tak ada button pun. Okay, alright, kita dah pusing keliling secara fizikal. Jom kita tengok dalam dia macam mana. So iPhone yang aku beli ni, aku difahamkan adalah iPhone 64GB. Harga dia aku akan letakkan dekat sini. Cheaper punya harga memang kedai tu macam mana. Harga untuk kedai cheaper ni pada pendapat aku adalah antara harga kedai yang termurah jual iPhone. So korang boleh check out lah mana yang nak beli. Dan kalau korang nak beli, korang Roger cakap lah korang jumpa kedai ni pada Ascatech. So diorang tahulah yang kena hantar korang pergi sana. Okay, so first jom kita tengok iPhone ni. iPhone apa yang kita dapat ni dulu. Okay, iPhone ni kan kita tak tahu. So about phone kita tengok dia punya model number dekat sini. Kalau korang perasan ada LL. So LL maksudnya model ni pada model USA lah. So capacity dia 64GB. Okay, betul apa yang aku order, 64GB color putih. Untuk software dia pula macam kita tengok kat sini, software dia sekarang adalah version 14.42. So antara yang terbaru lagi, still boleh update lagi. So iPhone 8 ni still boleh update dan boleh digunakan lah. So jom kita try dulu dia punya kamera dulu macam mana, okay ke tak okay. Okay, kita start dengan kamera belakang-belakang. Untuk pengetahuan korang, kamera untuk iPhone 8 ni adalah kamera 12MP lah. So 12MP punya kamera masih relevan ataupun okey tak pada tahun 2021 ni. So gambar dia okey lah, nak kata gambar dia tu cantik, tapi tak adalah secantik iPhone yang terbaru ni kan. So okey lah, okay, boleh digunakan, tak ada isu. Tapi bukanlah kamera yang tercantik, iPhone kamera yang tercantik untuk sekarang. Dan untuk kamera bahagian depan dia, untuk pengetahuan korang, dia hanyalah kamera 7MP. So macam korang tengok kat sini, 7MP ni bukanlah kamera yang cantik sangat, tapi still boleh lah kalau nak buat zoom ke, nak buat korang nak buat video call ke, tak ada isu lagi. Still boleh tengok lah, tak adalah muka terpecah sangat. Sebab 7MP dia boleh ambil video sampai 1080p. So overall kamera dia bagi aku biasa-biasa lah. Bukan kamera yang cantik, bukan kamera yang power lah. Okay, tak apa, itu bukan tujuan aku beli iPhone 8 ni sebenarnya. Tujuan aku beli iPhone 8 ni sebenarnya aku akan gunakan iPhone 8 ni sebagai daily driver aku untuk masa sekarang. So aku akan masukkan SIM card. Okay, so aku akan masukkan SIM card aku daripada iPhone 11 Pro yang aku pakai sekarang ni ke dalam iPhone 8 ni. Macam korang tengok sendirilah. Dan mulai hari ni aku akan gunakan iPhone 8 ni sebagai aku punya daily driver lah. Tengok macam mana, okey ke tak okey iPhone 8 ni. Adakah masih relevan ataupun tak relevan nanti. So make sure korang subscribe lah dekat channel Ascatech ni untuk nanti kita tengok video iPhone 8 ni masih relevan ataupun dah tak boleh pakai dah untuk tahun 2021 lah. Ok guys, itulah di video sedikit sebanyak tentang iPhone 8 yang aku baru beli pada cheaper ni. Sebenarnya untuk test lah sama ada masih ok ataupun tak ok dah pakai iPhone 8 ni. Nanti aku akan ceritakan dekat korang dalam video akan datang. So make sure korang subscribe dekat channel Ascatech untuk tengok dan dapat tahulah sama ada ok ke tak ok ambil iPhone 8 ni sebenarnya. Alright, so dan juga korang make sure subscribe sebab aku ada beli satu lagi barang je. Barang apa? Apple Watch. So Apple Watch series apa, dan ini adalah Apple Watch second hand. So make sure korang subscribe dekat channel Ascatech untuk tengok unboxing video next untuk Apple Watch ni pula. Okay.